Kalau kata full cell, E not cell. E cell equals to E not cell. Ni tak ada perkataan cell situ. Sebab dia half cell. Minus sama juga 0.0592. Ni kira ni at 25 degrees lah. Over N. Okay, saya buat general dulu. Log Q dia. Ya boleh ya. Kalau full cell, kita akan buat E cell. Sama juga dengan E not cell. Minus 0.0592 over N. Log Q kan. Tapi yang ni dia cakap tentang half cell. Kita cell tu tak ada lah. Jadi E saja. E equals to E not. Okay, so kalau kita nak betul-betul letak nilai semua ni berdasarkan soalan ni kan, kita kena tengok nilai dia lah. Kamu cari E not untuk chlorine chloride. Kita tengok chlorine chloride berapa nilai dia. Table yang saya bagi mana dia table saya bagi. Chlorine chloride berapa? Table saya bagi ni bagus. Dia ada banyak elemen. Bukan apa yang ada dalam buku tutorial saja. Dia banyak lagi. So ini almost banyaknya semua. Chlorine, kita cari chlorine. Chlorine chloride. Dia ada dua ni, chlorine aqueous dengan chlorine gas. Kita ambil yang aqueous. Bagus juga dia punya ni, boleh. Alah, kata ni saya tak nampak ni. Straight tak? 1.4 4 tak pembaris. Apa tak dekat pula? Dia highlight kat bawah pula dah. Nah, 1.396 tu kita 2 tipulan je, 1.40 lah. .40. Okay. 1.40 untuk chlorine aqueous. Sorry, gas. Betul lah, chlorine, chloride. Apa tadi? Cap, tengok table tadi. Gas yang bawah. Ni lain lah. Oh, saya tak perasan. Ambil yang bawah lah. Yang ni bawah ni 1.36. Chlorine gas, chloride, aqueous. 1.36. 1.36 lebih kurang. Okey kan? Kamu okey ke? 1.36. Okey, so ganti kat sini lah. 1.36. Dia punya E naught dia. Tolak dengan 0.0592 over N, number of electron sini 2. Log Q dia, Q kan product over reactant yang kita ambil kira dalam kita punya expression Kc dulu.
product over reactant tu, concentration product over concentration reactant yang kita ambil kira. Dalam kes ni aqueous dan gas ni kena ambil kira lah. Kuasa dengan stoichiometric coefficient. So Q di sini adalah concentrations of chloride produk dia. Kuasa 2 over concentration of chlorine gas. Tapi ini tentu dia akan bagi nilai pressure. So kita buat partial pressure. Boleh tak? Nampak kat macam ni? Chloride ion ni Cl minus kuasa 2. Okey ke? So jadi ini kamu nak bagi, boleh tak bagi tak apa. So dia tinggal dalam bentuk ni lah. Inilah maksudnya Nernst expression untuk half cell. Sebab ini half cell je. Sebab ada nampak elektron. Kalau kata full cell, Nernst equation dalam nota saya tu dia saya buat full cell. Nernst equation dia E cell equals to E naught cell tolak 0.0592 over N log Q, apalah reaction dia macam mana lah. Anode dengan cathode tu, overall equation dia macam mana. Yang ni E naught cell ni kena carilah nilai dia berapa. Cathode tolak anode. E naught cathode tolak E naught anode at standard condition. Okay. Jaranglah sebenarnya half cell ni. Ramai juga student duk tanya ni soalan nombor 9. Tak ada apa pun. Maksudnya dia tu adalah half je lah, half equation. Dia half equation tu kita combine tu yang jadi equation ni. Half equation tu kita combine dua, kita dapat inilah overall dia. Okay, ada lagi tak tentang apa lagi? Nombor 10, okay. Write the cell notation. Kalau dia tak ada solid, maksudnya dia kena guna inert electrode, platinum atau carbon sebagai electrode. Ya, kamu kena buat macam tu. Boleh kan nombor 10? Nombor 12 okey tak? Nombor 12. Dah buat dah nombor 12? 12 tak okey madam. 12. Okey, kita tengok. Saya tak tahu nombor mana yang you okey ke tak okey. Saya main terbuat je lah. Ya, nombor 12. Okey. Tengok nombor 12. The cell notation for an electrochemical cell is given below. Okey, ini cell notation lah. Ringkasan untuk cell diagram tu. Okey, yang sebelah kiri, kamu boleh nampak tak pergerakan pen saya? Yang sebelah kiri, saya tunjuk sebelah kiri ni. Tak nampak ah? Saya tengok recording nanti nampak lah. Saya okey tak pakai ni rather than PowerPoint. Okey, yang sebelah kiri adalah menunjukkan half cell di anode Sebelah kiri adalah anode half cell. Anode half cell. Anode-nya adalah zinc lah elektrod tu. Yang sebelah kanan adalah cathode half cell. Spesies-spesies dalam cathode half cell. Cathode-nya adalah pepejal X tu lah. Name a suitable substance to be used as an electrode X. Jadi dekat cathode ni semuanya aqueous. Dia punya spesies yang terlibat dalam reaction tu aqueous, tak ada solid. Tu yang letak electrode X tu. Jadi X ni kita tak mau dia bertindak balas. X tu adalah inert electrode lah. Iaitu either platinum atau carbon graphite. Dua-dua ni kita beli dia sebagai inert electrode. Dia kena inert electrode. Electrode yang tak bertindak balas dalam reaction tu. Kita tak mau dia bertindak balas sama. Kita nak yang terlibat hanyalah M3+ dengan M2+ saja. Okay.
So given that E naught for the half cell reaction below is, dia kata M3 plus 1 electron jadi M2 plus. E naught dia adalah plus 0.77. Dia abang dah. Reduction of M3 plus kepada M2 plus nilainya 0.77. Indicate the direction in which electron flow in the cell notation. Dia suruh indicate kan elektron tu bergerak dari mana ke mana. Kamu tahu dah tak tengok nilai ni pun dah dia buat dah cell notation. Kita tahulah elektron akan bergerak daripada anode ke cathode kalau you tengok dalam cell diagram. Ni voltmeter, ini anode half cell kan. Ni cathode half cell. Ini anode-nya inilah. So elektron akan bergerak ke sini daripada anode ke cathode. Elektron bergerak anode ke cathode. Jadi kita buat sini macam ni ya. Kita buat macam ni ke elektron. Indicate direction and electron flow. Tulis electron flow. From anode to cathode. Okay, sudah. What is the EMF of the cell above? EMF tu nilai voltage tu. EMF tu electromotive force. Dia punya pergerakan elektron tu berapa volt. Dia panggil. Okey, jadi kita kena ada nilai E naught untuk zinc tu plus zinc tu. Mana dia tak bagi data. Kita kena ada E naught untuk zinc tu plus zinc. Sebab kita ada yang ini untuk M3 plus. Kena ada untuk zinc juga. You kena berdasarkan SRP table. Table tadi cari E naught zinc to plus zinc, reduction of zinc. Reduction of zinc to plus kepada zinc. Apa nilai dia? Tengok table tadi, zinc. Zinc lah sekali lah no. Set. Banyak. Tungsten. Zinc. Zinc to plus zinc. Ada lagi tak? Ada merkuri pula ni. Zinc to plus zinc. Negative 0.76. Kenapa tak kena dia ni? Tak mau highlight di bawah. 0.76 0.76. So ini 0. Camuk sangat dah saya tulis. Kamu boleh follow tak? Negatif tak? Ada sign tadi negatif kan? Negatif 0.76. Saya cepat lupa lah. Negatif. Negatif 0.76. Jadi formula untuk mencari kira ini dia bagi sendiri dalam bentuk not ni kan. Jadi ini E naught cell extended condition lah. E naught cell. Saya tak mahu saya nak buat benda merah kan. Susah sangat dah pen saya. E naught cell adalah E naught cathode tolak E naught anode. Okey. Jadi
Siapa E naught cathode ni nilai yang mana? Cathodenya adalah M3 plus M2 plus ni lah. Iaitu nilai ni lah. Plus 0.77 tolak yang anode-nya adalah zinc tolak 0.76. So dapat berapa? Kalau positif, letak positif sign Oh, kalkulator saya ni macam mana nak betulkan ni? Ada shift. .77 campur 0.76. 1.53 sama tak? Okey, dapat. Write a balanced overall equation for the cell above. So, kita kena tulis half cell equation. Sama Ni hak macam yang sama. Okey, alhamdulillah. Check ya. Nampak jawab. Okey, yang B ni adalah ni half cell. Nanti kejap. Dia di cathode berlakunya reduction. Inilah. Yang B ni adalah reduction dia lah. So, saya buang persempitnya kat sini. So, at anode, saya tulis kecil-kecil sikit. At anode adalah oxidation. Remember, oxidation at anode iaitu zinc tu mengalami oxidation kepada phase dia kena letak zinc 2 plus, letak phase plus 2 electron. At cathode, saya semua tulis kat sini. Tak comel lah ni. Berlakunya reduction iaitu M3 plus equals plus 1 electron jadi M2 plus equals. Okay, jadi nak bagi samakan equation tu iaitu bilangan elektron kita nak samakan. Ini 2 elektron. Highlight dia tak pernah dekat. Ini 1 elektron. Jadi equation yang M3 plus tu kena kali 2 ya. Boleh? Boleh ikut? So overall equation. Semua tulis tutorial mesti siapkan. Zinc solid plus 2 M3 plus equals menjadi zinc 2 plus equals tak apa dah nampak ke. Dan 2 M2 plus equals. Boleh? Nombor senang je Nombor soalan-soalan ni semua senang je. Nombor 12. Boleh Kita tengok nombor 13 pula. Kita buat je lah sedikit Nernst equation. Lepas tu nanti kita masuk electrolytic cell pula. Okay, nombor 13. Kalau dia kata the cell potential for the galvanic cell below is, tengok dulu cell potential ni extended condition ke tak? Kalau kata extended condition, normally dia akan kata the standard cell potential. Macam tu. E naught cell. Jadi dia kata cell potential je. Dan kamu tengok pula lepas tu temperature okay 25, standard lah. Tengok dia punya cell notation dia beri ni, concentration ni extended condition ke tak? Oh, bukannya 1 molar. Kalau 1 molar baru standard condition barulah cell potential tu jadi E naught cell. Yang ni bukan 1 molar. Jadi cell potential ni bukan standard cell potential. Dia adalah E cell saja. Jadi ini nilai E cell. Cell potential not at standard condition. Yang dia bagi tu E cell. E cell dia adalah 2.299 volt. Bukan E naught cell. Write the half reaction of anode and cathode and the overall reaction. Okay. Zinc kepada zinc 2 plus. So normally cell notation tu dia akan buat reactant, product, reactant, product.
Cuma kadang-kadang dia trick sikit lah. Kena careful jugalah Normally dia akan buat reactant, produk, reactant, produk. Normally. Tapi kamu kena careful, ini mungkin dia tertukar, dia tukar. Yang kamu kena faham sini mesti reduction. Kalau selalunya dia akan buat 11 salt bridge ni mesti aqueous solution. Tapi pengkat matrik ni dia tak mau bagi you confuse tu dia buat juga macam tu. Ini salt bridge. Selalunya yang duduk sebelah-sebelah dengan salt bridge adalah aqueous solution. Jadi patutnya X minus ni duduk belah sini. Bukan bermaksud X minus tu reactant. X minus tu adalah produk. Ya, sebab dia reduction. Kamu mesti betul kat sini mesti spesies yang berlaku, reaction yang berlaku sini belah cathode adalah reduction. Maksudnya X2 jadi X minus, oxidation state dia berkurang. You kena careful kat situ. Oxidation state dia mesti kurang. Tengok daripada kosong kepada negatif 1, reduction. Jadi reactant dia memang X2, produknya X minus. Walaupun X minus dia letak depan, X2 letak belakang. Tetap reactantnya X2. Okay. So write the half reaction at the cathode. Okay, saya cuba dekat ruang yang sempit ni boleh tak? At anode, sama macam equation kat atas tadi ya. Berlakunya oxidation tu apabila zinc solid, phase kena letak menjadi zinc 2 plus aqueous plus 2 electron. Manakala at the cathode berlakunya reduction iaitu X2 gas menerima 2 elektron menjadi 2X minus. Jangan lupa 2 tu. X2 kena ada 2X lah. Jadi 2 elektron lah. Jadi overall equation tak perlu lagi kali so kita jumlahkan saja. Zn solid plus X2 gas menjadi, kamu boleh nampak tak kecil kat ni? Tapi saya tak buat besar sikit lagi. Boleh? Zn solid campur dengan X2 gas menjadi Zn2 plus aqueous dan 2X minus aqueous. Okey ke? Okay, without referring to SRP table, calculate the standard electrode potential E0 for X2, X minus electrode. Okay, kita ada cell potential. Kita ada concentration dan pressure. Kita tak ada E0 cell. Tapi kita ada untuk Z ni. Ini dia patut given ni dia kena letak di bawah ni. Bukan maksudnya E0 zinc 2 plus zinc ni hanya di bahagian C saja salah ni Yang ini kena letak bawah. Ataupun letak di atas. Tunjukkan ini untuk keseluruhan soalan bukan untuk soalan di C saja. Jadi E0 zinc 2 plus zinc ada. Yang kita tak ada untuk X2, X minus ni. E cell ada. Jadi kita kena cari E0 cell. Dalam tu kita akan cari E0 cathode. Kan? Ni tak muat buka PowerPoint. Kamu okey tak?
Ini penggunaan nurse equation lah. Mathematical dia. Nurse equation, ingat nurse equation. Untuk sel yang not at standard condition. Ialah saya tulis dulu secara umum. Question number 13 ya. E cell sama juga dengan E not cell. E not cathode tu ada dalam E not cell ni lah. 0.0 at 25 degree jadi kita 0.0 592 over N log Q. Okay, reaction dia. Oops, reaction dia Q kita. Tadi overall equation kita. Produknya Zn2 plus. Ada Q kat sini ya. Q kita adalah concentration of Zn2 plus kali dengan X minus kuasa 2. Itu yang kita boleh ambil kira dalam expression aqueous dan solid tak ambil kira, gas sebagai pressure, partial pressure produk reactant dia adalah X2 gas, reactant. So partial pressure of X2. Itu Q kita. Saya masukkan apa yang given. Apa lagi given tadi? E cell 2.299. E cell dia adalah 2.299. Okey. E not untuk zinc 2 plus zinc adalah tolak 0.76. Okey, concentration masing-masing tu sekejap lagi kita tengok kat ni lah. Jadi saya buat dulu formula ni. Berdasarkan Q itu. Jadi E cell sama juga dengan E not cell. Kita nanti cari E not cell. 0.0592 over N. Saya masuk dulu lah log Q ni semua Log Q dia adalah concentration of zinc 2 plus X minus kuasa 2 over partial pressure of X2. Okay. So sekarang saya nak masuk nilai 2.299. E not cell kita nak cari. Dalam tu ada E not cathode 0.0592. Number of electron tadi yang terlibat adalah 2. Equation dia 2 tadi. Bukan jumlah 2 dengan 2 tapi berapa elektron yang masuk dan keluar Okey, log. Okey, concentration sekarang berapa nilai dia? Okay, daripada cell notation, Zn2 plus 0.04 X minus tu ada 0.005, 0.05. Pada kuasa 2 jangan lupa partial pressure. Gas dibagi dalam partial pressure 1 atm. So you dapatkan nilai E not cell berapa volt. Lepas tu E not cell ni adalah E not cathode tolak E not anode. Jadi kita nak cari E not cathode lah. E not anode dah ada. Ini E not anode lah. Okay, E not cell ada kat sini masuk. So E not cathode adalah berapa? Kan kita tengok dapat berapa? Dapat tak? E not cathode nilai dia
Apa jawapannya? Siapa dapatkan kalkulator? Question nombor 13. Saya bagi jawapan dia. Plus 1.36. Yang kita nak ni anode, cathode iaitu berdasarkan reduction of M3 plus kepada M2 plus. Sorry. Ini yang atas ya. Yang bawah ni, sorry. X2 kepada X minus. Itu E naught X2 X minus. Plus 1.36. Tepat tak? Kamu okey ke? Are you following me? Boleh tekan kalkulator tak? Dapat tak? Ini selesaikan dia. Boleh. Boleh Ni selesaikan dia. Logkan. Kali dengan ni. Lepas tu. Ini tinggal kat sini. 2.299 ni tolak dengan answer. Dapat E0 cell berapa. Okay, lepas tu anode-nya. Masuk ini nilai ni. So dapat E0 cathode. 1.36. Okay. So you tinggal to check Harap kamu boleh jawab lah. Okay, kemudian. Seterusnya dia tanya. What would be determine the equilibrium constant, Kc Dia tanya Kc. Kamu tengok sini. Determine the equilibrium constant for the reaction. Determine the equilibrium constant for the reaction. Yang dia nak ni Kc. Equilibrium constant Kc. Equilibrium constant Kc. Okey, kamu kena tahu yang daripada expression Nernst equation kita tu E cell equals to E naught cell tolak 0.0592 over N log Q tu. Kalau at equilibrium E cell tu nilai dia kosong. Tak ada no net transfer of electron. Tak ada lah, electron tak bergerak. Tak ada net. Seolah-olah dah terberhenti Dah jadi equilibrium. No net transfer. Tak ada net. Tak ada kenaikan elektron. No net transfer of electron. Sel ni dia panggil sel mati. Sel death cell atau dead battery. Dead battery. Battery dah habis kuasa dah. Dead battery. Habis tak ada power dah battery tu dah habis equilibrium lah tu. Jadi E cell sama juga dengan kosong. Nilai kat E cell ni kosong. Q tu jadi tukar kepada Kc. Jadi expression kita tu jadi kosong sama juga dengan E naught cell tolak 0.0592 over N Kc jadi ataupun kita akan jadi equation tu kita jadi E naught cell adalah 0.0592 over N Kc. Kat yang ni semua ni letak sini ini akan jadi positif. Okay. So kita dah ada tadi E naught cell tadi. E naught cell tadi berapa nilai dia? E naught cell ni at standard condition. Ini kat sini ni, kira ni berapa ni? E naught cell di sini ialah
Inert cell adalah 2 point plus 2.12. Mesti kira ni semua ni dapat inert cell 2 plus 2.12. So plus 2.12 sama juga dengan 0.0592 over 2 Kc. Okay, so Kc sama juga dengan, dapat tak? 4.18 times 10 power of 71. Kita tekan kalkulator, kamu tekan. Itulah depan dia ni. 4.18/71. You selesaikan ni ya. Oh, ada log lupa ni, tengok. Saya tertinggal tu. Tak tulis log, salah tu. Log, dia ada log ni tau. Log Q tu jadi log Kc. Log Kc. You kena shift log. Saya suka tertinggal tu. Log Kc. So nak dapatkan Kc kena shift log. Baru dapat ni. Okay Okay, jadi tentang galvanic cell, Nernst equation, semua selesai lah. Kamu boleh cuba latihan-latihan dalam camp friend. Banyak soalan kamu boleh cuba. Seronok je soalan-soalan ni. Okay, menarik. Konsep dia tak susah sangat. Saya nak tunjukkan about. Nanti objektif tu buat electrolytic cell pula. Nota tentang penerangan electrolytic cell ni saya dah buat video. Kamu boleh rujuk kalau tak faham lagi macam mana penerangan dia Tapi dia adalah sel juga. Electrolytic cell ni adalah satu sel juga, tapi dia reaction yang berlaku tu non-spontaneous. Jadi bateri yang ada dalam sel electrolytic ni lah yang akan memaksa elektron bergerak supaya reaction tu boleh berlaku lah, walaupun reaction tu dia non-spontaneous. Jadi contoh kat sini nombor 1 ni dia kata electrolysis of molten calcium bromide CaBr2, yang kena tahu formula calcium bromide was conducted by using carbon electrode, draw and label a complete diagram of electrolysis process. So bila you lukis electrolysis, dia dalam satu bekas yang itu berbeza dengan galvanic cell tu. Dia ada 2 elektrod, masih sama, ada 2 elektrod. Satu nama anode, satu nama kathode, sama juga. Proses yang berlaku pun sama juga. Anode, kathode tu, anode oxidation, cathode reduction. Kita suka tulis anode belah kiri lah. Anode, cathode. Okay, ada 2 elektrod. Tapi dalam kes ni, dia guna inert electrode sebab dia tak nak elektrod itu bertindak balas. Faktor yang affect what type of product being produced electrolysis, one of it is factor of electrode tu. So dia pakai inert di sini carbon electrode tu inert. So you letak carbon dah. Carbon ataupun graphite. So dia electrolysis molten calcium bromide. Molten tu lebur. Fuse ke. Dia dalam bentuk liquid. Maksudnya dia masukkan kalsium bromide dalam ni. Dalam bekas ni. Lepas tu dia panaskan. Dia panaskan sampailah dia jadi liquid. Okay. Bila dia jadi liquid, dari pepejal, bila panaskan sangat tinggi lah ni. Ini pepejal ni, pepejal solid and ionic compound ni. Dia terdiri daripada ion-ion. Jadi bila dia panaskan menjadi liquid, jadi liquid tu dalam bentuk ion. Ion-ion yang bercharge. Jadi ion-ion tu dalam bentuk liquid dia boleh bebas bergerak lah. Jadi elektrik akan ada lah reaction tu boleh berlaku sebab pergerakan ion-ion tu lah. Okay. Ada bateri jangan lupa bateri ni lah yang memaksa elektron bergerak. Bateri. Jadi di sini anode dia bercharge positif. Kathode dia bercharge negatif. Elektron bergerak daripada bateri mengeluarkan elektron. Jadi elektron akan bergerak. Kita tunjukkan anode ke kathode. Jadi draw and label a complete diagram of electrolysis of process. Kamu tulislah elektrod tu charge dia
bateri ada wire, ada pergerakan elektron, ada nampak molten berpejar dalam tu, ada macam pemanas sikit. Ni heat. Heat dia tu sampai dia melt sampai jadi liquid. Okay. Dia tak tanya pun. Ni ada. Write a chemical equation for the reaction occur at the anode and cathode. Masa sekejap je Jadi molten kalsium bromide ni, jadi kalsium dalam bentuk liquid kalsium 2 plus ya. Saya buang kat sini sikit. Kalsium tu dia dalam bentuk kalsium 2 plus liquid. Kalsium 2 plus liquid, bukan aqueous. Manakala bromine, bromide, liquid. Ion-ion tu dalam fasa liquid. Jadi oleh kerana elektrod itu bercas opposite dengan ion, dia opposite attract, opposite akan attract. So positif, ion negatif akan attract dia. Positif electrode attract negative ion ataupun negative ion attracted to positif electrode. Negatif dengan positif. Boleh ya, faham ya? Jadi yang berlaku di anode adalah oxidation. Oxidation tu maksudnya bromide lah undergo oxidation. Kejap. Bromide undergo oxidation. Anode positif. Tarik kalut ni. Kalsium 2 plus akan mengalami reduction at cathode. Betul? Betul. Awak tu. Okay. So at anode what happen is, saya tulis kat sini sempit saja ni. At anode berlakunya oxidation iaitu bromide liquid tu bromide undergo oxidation become bromine liquid. Gas. Panas. Still panas, dia gas. Sangat panas plus 2 elektron. Oxidation dia buang elektron. So bromide jadi bromine. Oxidation state dia increase, nampak kan? Negatif kepada kosong. Tu oxidation. Boleh faham ke? Bromide ion ni dia akan attracted kepada anode yang positif sebab dia negatif. Bromide tu negatif. So dia tertariklah kepada anode yang positif. Maka bromide ion tu akan mengalami oxidation. Dia akan buang elektron. Dia jadi bromine gas. Manakala di cathode berlakunya reduction. Proses dia masih sama. Elektrolisis dengan galvanic cell ni. Proses dia still sama. Oxidation at anode, reduction at cathode. Ingat tu. Red cat. Ingat red cat. Reduction at cathode. Kucing merah. So at cathode berlakunya reduction iaitu kalsium 2 plus itu, kalsium 2 plus yang liquid itu akan menerima elektron mengalami reduction kepada kalsium liquid. Okay. Jadi kan kedua ion ni semua mengalami nyah charge. Dia hilang charge. Discharge. Dia mengalami discharge. Nampak discharge. Dia hilang charge. Kalau kata negatif ion hilang charge, dia jadi kosong, maksudnya itu oxidation. Kalau kata positif ion mengalami hilang charge, jadi kosong, maksudnya itu reduction. Faham ya? Jangan silap. Okay, so write the chemical equation reaction occur at the anode and cathode. Okay. So jadi terhasillah bromine gas dekat anode dan di cathode penghasilan kalsium pure dalam bentuk liquid form lah sebab dia panas.
Jadi overall, kalau nak tahu overall, kita jumlahkanlah equation tu ya. Dia faham tak? Bezanya electrolytic cell dengan galvanic cell. Jadi itu molten, tak ada air. Nanti yang ada air ni kamu tengok dalam nota Adakah air yang terlibat dalam terlisis ataupun tidak? Kamu tengoklah, tak sempat dah ni. Dan di sini ada aspek of quantitative, ada pengiraan. Nanti kita sambunglah tentang pengiraan ni menggunakan Faraday First Law, Q sama dengan IT. Kamu cuba dulu tengok saya punya video, belajar daripada video, cuba buat tutorial tengok boleh jalan tak? Kamu kena usaha sendiri Kamu jangan malas-malas kena rajin ni Mana you all ni? Ada. Okay.